Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Melaka United, yang mana KL City menang 2-0 hasil jaringan daripada Paulo Josue. Baiklah, pada perlawanan ini boleh saya katakan KL City bermain dengan agak baik. Mereka berjaya untuk memanfaatkan kesilapan awal daripada pertahanan Melaka United untuk menjaringkan gol seawal minit kedua melalui Paulo Josue. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan kekuatan dan juga apa yang boleh saya puji untuk pasukan KL City pada perlawanan ini. Yang pertama, apa yang boleh saya puji untuk pasukan KL City pada perlawanan ini adalah di bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Akram Mahinan, Paulo Josue dan juga Ryan Lambert, yang mana boleh saya katakan mereka bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Yang mana boleh saya katakan tentang Akram Mahinan yang bermain sebagai defensive midfielder ataupun single pivot pada perlawanan semalam, berjaya untuk melakukan tugas beliau dengan sangat-sangat baguslah. Yang mana tugas Akram adalah untuk mengacau dan juga menghancurkan ataupun mematahkan cipta ataupun gerakan-gerakan di bahagian tengah yang cuba dilakukan oleh pasukan Melaka, dan beliau berjaya untuk melakukan tugas tersebut dan berjaya mematahkan beberapa kali gerakan pasukan Melaka di bahagian tengah, dan beliau berjaya untuk membantu bahagian pertahanan juga dengan sangat baik. Jadi Akram Mahinan semalam berjaya untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai seorang defensive midfielder yang bertindak untuk membantu bahagian pertahanan dan juga bertindak untuk mengacau ataupun mengganggu serangan-serangan yang cuba dicipta ataupun gerakan-gerakan yang dicipta oleh pasukan Melaka bagi menyerang pasukan KL City. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Paulo Josue dan juga Ryan Lambert yang bertindak lebih di bahagian tengah. Yang mana pada perlawanan ini disebabkan Akram dah bertindak untuk bertahan, maka Ryan Lambert dan juga Paulo Josue lebih more to offensive. Dan yang paling menarik adalah peranan Paulo Josue dan juga Ryan Lambert. Yang mana Ryan Lambert, beliau akan menjadi penghubung ataupun connector di bahagian tengah dengan juga bahagian serangan. Yang mana kita boleh tengok Ryan Lambert dia akan stay di luar kotak penalti, dan perkara tersebut telah membolehkan Paulo Josue untuk bergerak bebas bagi membantu Romain Morales ataupun masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima umpanan. Jadi boleh dikatakan Ryan Lambert adalah connector ataupun penghubung antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan ataupun kepada bahagian winger. Kita boleh tengok gerakan yang dilakukan untuk gol kedua, Ryan Lambert lah yang buka game kepada Partiban dan membolehkan Paulo Josue berada dalam kotak penalti untuk menerima umpanan daripada Partiban. Dan disebabkan Ryan Lambert yang menjadi connector ni lah, Paulo Josue tak perlu nak bersusah payah untuk berada di luar kotak penalti untuk menghubungkan antara tengah dan juga serangan juga. Sebab apa? Sebab dah ada Ryan Lambert yang boleh menjalankan tugas tersebut, maka Paulo Josue boleh bagi support kepada Romain Morales untuk jadi ataupun untuk menambah bilangan player KL City dalam kotak penalti untuk menerima umpanan daripada pasukan ataupun teammate mereka sendiri. Itu yang kedua yang boleh saya pujilah, peranan Ryan Lambert yang menjadi connector dan menyebabkan Paulo Josue boleh berada bebas lebih ke hadapan bagi memberi support ataupun menjadi seorang penyerang ataupun backup striker kepada Romain Morales pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan KL City ni adalah mengenai defense department mereka, terutamanya di bahagian fullback, iaitu Declan Lambert dan juga Kamal Azizi. Yang mana kita boleh tengok Declan Lambert dan juga Kamal Azizi memang agak ofensif pada perlawanan ni. Mereka sangat cemerlang daripada memberi backup dan juga support kepada winger mereka, iaitu Declan di bahagian kiri selalu backup kepada Partiban, Kamal Azizi selalu backup kepada Hadin di bahagian kanan, dengan membuat overlapping dan juga menjadi orang yang kedua berada di belakang sayap untuk menerima bola sekiranya Hadin dan juga Partiban tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Melaka. Jadi boleh saya katakan daripada segi ofensif untuk menyerang ataupun untuk membantu bahagian serangan, Declan dan juga Kamal Azizi dah mula improve. Mereka boleh buat overlapping dengan baik, mereka boleh melakukan crossing dengan baik, mereka juga berada dalam position yang tepat, dan dalam pada masa yang sama mereka juga agak laju untuk track back dan kembali kepada position asal mereka sekiranya mereka di counter. Dan untuk bahagian tengah pasukan KL City, Giancarlo dan juga Irfan Zakaria bermain dengan sangat baik. Mereka juga bagus melakukan interception, mereka melakukan man marking yang bagus, mereka berjaya untuk close space, mereka berjaya untuk compact dan berdisiplin supaya pasukan Melaka tidak boleh penetrate
kawasan kotak penalti pasukan KL City pada perlawanan semalam. Jadi the whole defense department, seluruh pasukan KL City di bahagian pertahanan memang wajar dipuji pada perlawanan semalam. Okey, itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan KL City. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan KL City adalah dengan kembalinya Romain Morales telah memberikan dimensi ataupun corak permainan yang baru kepada bahagian striker. Sebab apa? Sebab sebelum ni mereka menggunakan Kevin Mwamba, yang mana Kevin terlalu isolate dan terlalu berkesorangan di atas. Tetapi dengan kembalinya Romain Morales bergandingan dengan Paulo Jose di bahagian hadapan, telah menunjukkan yang bahagian serangan pasukan KL City ni sebenarnya bahaya. Yang semalam Romain pun banyak kali menggerakkan serangan, assist daripada Romain kepada Paulo Jose yang gol pertama tuan. Jadi dengan kembalinya Romain, bahagian serangan pasukan KL City nampak lebih eager untuk menyerang dan lebih teratur dan juga tersusun lah di bahagian serangan, dan mereka juga boleh mencipta gerakan-gerakan yang menarik di bahagian serangan ataupun di bahagian attacking force pasukan KL lah pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya katakan untuk pasukan KL City pada perlawanan semalam. Baiklah, itu benda yang boleh saya puji untuk pasukan KL City. Kita masuk untuk pasukan Melaka United pula. Apakah kelemahan pasukan Melaka United pada perlawanan semalam? Kelemahan pasukan Melaka United pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya katakan, yang pertama adalah mereka memang merasai kehilangan dan juga bermain tanpa seorang striker. Seperti mana KL City rasa dulu, seperti itulah Melaka rasa pada perlawanan semalam. Yang mana mereka tak ada seorang striker yang boleh link up dengan bahagian tengah, dan mereka tak ada orang yang nak boleh supply bola kepada bahagian hadapan sebab mereka tak ada striker. Jadi memang nampaklah yang mereka sedikit struggle untuk mensupply bola ke hadapan, untuk mencari orang yang tepat yang berada di hadapan. Sama ada nak pas kat Shadow Azwari, nak pas kat Sonny Norde. Jadi tak ada seorang striker yang berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima umpanan daripada sayap ataupun bahagian tengah untuk menjaringkan gol. Benda tu sedikit masalah lah. Apabila tak ada striker, tak ada lah orang yang tarik defend untuk naik ke atas ataupun nak create space kepada winger dan sebagainya. Benda tu menjadi masalah, dan memang kita boleh lihat yang Melaka agak struggle di bahagian attacking force disebabkan tak ada seorang striker tulen pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan adalah di bahagian tengah, iaitu boleh saya katakan mereka juga sedikit kehilangan kreativiti tanpa ada Adriano. Tetapi bagi saya, Fakrullah telah menjalankan tugas dengan sangat baik sebagai attacking midfielder. Beliau bermain sebagai number 8 kalau tak silap saya, iaitu box to box player. Beliau kadang-kadang beliau juga sangat bagus untuk turun bagi backup kepada Hasbullah yang bermain sebagai single pivot. Tetapi benda kehilangan Adriano tu masih lagi dirasai dalam pasukan Melaka United lah. Apabila gerakan-gerakan kreatif yang dilakukan oleh Adriano, dribbling yang dilakukan oleh Adriano, passing yang dilakukan oleh Adriano, memang nampak sangat dirasai oleh pasukan Melaka United pada perlawanan semalam. Tetapi itu tidak menidakkan yang bahagian tengah Melaka United juga bermain dengan baik. Dengan adanya Fakrullah, adanya Hasbullah, adanya Sonny Norde, mereka juga bermain dengan sangat baik. Cumanya mereka merasai kehilangan yang ada daripada Adriano. Jadi mereka perlu improve, mereka perlu yakin, self-confident kepada diri sendiri untuk cipta gerakan-gerakan yang menarik untuk next game. Sebab mereka dah ada struktur, mereka dah ada idea, dan mereka hanya perlu orang kata apa, execute ataupun sudahkan idea-idea tersebut sahaja untuk memastikan yang bahagian tengah mereka lebih solid lah untuk the next game. Itu yang kedua yang Melaka perlu perbaiki. Yang ketiga, apa yang perlu Melaka perbaiki adalah di bahagian defense department. Mereka perlu lebih fokus, mereka perlu lebih konsisten dan berdisiplin. Sebab semalam boleh dikatakan 2 gol yang agak mudah dijaringkan oleh KL City, iaitu attack crossing daripada luar kota, daripada bahagian flank. Lepas tu Paulo Jose tak dikawal, walaupun dikawal tak ada orang pressure dan sebagainya. Paulo Jose mudah je untuk orang kata apa, menyempurnakan. Terutamanya gol yang pertama lah, sepatutnya boleh clear bola lebih awal, tetapi sayang. Jadi mereka perlu lebih berdisiplin, lebih fokus untuk the next game di bahagian defense department, untuk memastikan yang mereka tidak melakukan kesilapan yang sama di bahagian pertahanan, supaya pihak lawan tidak memanfaatkan daripada kesilapan-kesilapan tersebut. Jadi benda tu perlu diimprove oleh pasukan Melaka United. Dan benda yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka United pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Akmal Zahir dan juga Justin Bass bermain dengan baik. Mereka berdua sangat cemerlang sebagai defend ataupun sebagai dua centre back. Akmal Zahir dengan ball playing defender, Justin Bass pun boleh bermain dengan ball playing defender, boleh naik atas untuk membina serangan. Dan untuk bahagian fullback, Amirul Afiq dan juga Khairul Anwar, mereka juga bertindak dengan sangat baik. Kita boleh tengok bagaimana Amirul Afiq boleh bermain dengan ofensif, Khairul Anwar boleh bermain dengan ofensif. Tetapi sayanglah sedikit semalam apabila boleh dikatakan winger
pasukan Melaka United sedikit tidak berapa berfungsi dengan baik. Yang mana sebelum ni mereka ada Faizal boleh berfungsi dengan baik, tetapi Faizal pun semalam tak apa menjadi, Syarul Azwari pun tak apa menjadi. Boleh dikatakan memang mereka juga kehilanganlah kunci utama mereka di bahagian winger pada perlawanan semalam, yang menyebabkan mereka juga terlalu statik dan tidak banyak gerakan-gerakan yang menarik yang dilakukan. Jadi secara overallnya boleh saya katakan Melaka dan juga KL City lebih kurang sama corak permainan, kedua-dua sama kuat, tetapi daripada segi taktikal dan juga daripada segi keyakinan, KL City lebih beruntung. Mereka mempunyai satu skuad yang lebih yakin kepada diri dan lebih confident menentang pasukan Melaka United, dan mereka berjaya menang. Dan sekiranya Melaka United ada masalah gaji, saya harapkan pihak management bayarlah gaji on time dan pastikan tak ada masalah, sebab skuad Melaka ni bukannya skuad yang lemah, mereka skuad yang kuat. Tetapi sayanglah setiap season takkan ada masalah gaji. Season lepas dah ada masalah gaji, potong 3 mata 6 mata, takkan season ni nak hadap masalah yang sama. Sekiranya ada lah jadi harap benda tu perlu diperbaikilah sekiranya ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, improve, perbaiki. Sebab apa? Sebab kesian kat player Melaka bermain dengan betul-betul, dan tetapi mereka bermain dalam keadaan yang agak tertekan. Jadi benda tu perlu difikirkan oleh pihak management lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.